Assalamualaikum. Hai semua. Dalam episod kali ini, saya Faik akan jadi host anda dalam menceritakan tentang pedofilia. Inilah tajuk dalam episod kita kali ini. Mesti korang juga nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan pedofilia itu sebenarnya. Pedofilia ini sebenarnya merupakan seseorang individu yang telah didiagnosis secara klinikal oleh pakar psikiatris ataupun pakar psikologi. Jadi secara umumnya, pedofilia ini bukanlah terma untuk kesalahan jenayah, tetapi terma untuk individu yang mengalami penyakit mental tersebut. Ianya menurut daripada Persatuan Psikiatri Amerika, itu APA apa? Jadi dari aspek undang-undang, jenayah pedofilia adalah kesalahan individu yang melibatkan jenayah seksual terhadap kanak-kanak berusia di bawah 13 tahun. Dan individu itu pula mestilah berusia 16 tahun dan ke atas. Pedofilia ni sebenarnya merupakan individu yang mempunyai kecenderungan seksual yang menyebabkan pesakitnya mempunyai tarikan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi untuk kita jelaskan dengan lebih mendalam tentang pedofilia ini, ada teori yang kita guna, iaitu teori biologi. Sebabnya kenapa? Kerana kecacatan mental atau penyakit saraf otak mempengaruhi tingkah laku individu dalam melakukan sesuatu tindakan atau tingkah laku untuk melakukan jenayah. Disebabkan tindakan inilah teori biologi digunakan untuk menjelaskannya. Jadi kita nak faham dengan lebih lanjut, jom kita dengar doktor ni kata apa tentang pedofilia ini daripada aspek sains. We could tell in the beginning that something was different in these people, and it was something that was different in a way that they couldn't control. But we had no idea, is this the kind of thing that would be different from something that they learned over the course of life, or something that they were born with. That sex network, which is cabled together, is all cabled through that same chunk of connective tissue, which I found was different in the pedophiles. So it's not that these areas of the brain are different in the pedophiles, it's that the network that they're supposed to form isn't connected properly. So it's accidentally identifying things in the environment that should evoke a parental nurturant instinct, but instead it's provoking a sexual and erotic instinct, almost like a literal cross-wiring in the brain. From all the science, from all your science, did it answer the question, are pedophiles born or made? Interestingly, the science in general says that pedophiles appear to be born, not made. The stuff that we've seen that are different in pedophiles in their brain functioning is all stuff that doesn't happen during the course of life. Are you saying that for the pedophile, their attraction to children is natural? They experience it as natural. They did not pick it. They come to realize it over the course of life. The way that most of them describe it starts out like any of us. When they're, 8, 9, 10, 11 years old, they get crushes on people around their age, 8, 9, 10, 11 years old. And then most of us, as we grow older, we continue to get crushes on and experience attractions to people roughly around our age, growing into adulthood as we grow into adulthood. For the pedophiles, however, when they start becoming 14, 15, 16, they're still getting crushes and finding themselves attracted to 8, 9, 10 years old. So it takes them until there's enough contrast between their own age and the people they're attracted to before they start realizing there's something different about them. That implies it's not a choice for them, that it's actually a sexual orientation. Correct. All the evidence suggests that they did not pick to be attracted to children any more than the rest of us picked to be attracted to adults. That's a big call, isn't it? It is a big call, and I don't make it easily. I don't think anybody makes it easily. So, if it is biological, if the brain is wired that way, it also implies, doesn't it, that the wiring cannot be changed. There is no cure. That's what it seems to suggest now. I hesitate ever to say that the future will not produce some technology that I could not predict. But we don't have any technology, we don't have any surgery, we don't have any intervention currently that really can impact the basic connective structure of the brain. No medication. No medication, no therapy, no surgery. That nobody's produced. Well, aside from castration.
Well, that's not exactly a cure. That wouldn't turn a pedophile, castration wouldn't turn a pedophile into a non-pedophile. Castration, of course, removes a person's sex drive. Now, that can be very beneficial. A lot of people who are attracted to something that they cannot enact would rather live a life without a sex drive than a sex drive they have to spend every minute of every day actively suppressing. But it's not a cure in the sense that it's turning a pedophile into a non-pedophile, that they will now be attracted to adults and be able to, have a relationship, become a parent and so on. Jadi, mesti korang dah faham sikit tentang apa itu pedofilia sebenarnya. Jadi jom saya tambahkan lagi maklumat untuk anda semua tahu. Ciri-ciri pedofilia dalam teori biologi pula. Kalau kata menurut pengimejan resonans magnet MRI telah menunjukkan bahawa pencabul kanak-kanak yang mengidap pedofilia mempunyai hipotalamus. Dia punya istilah sains yang kurang aktif apabila melihat gambar-gambar lucah, iaitu bila dia melihat video lucah orang dewasa 18 tahun dan ke atas, dia tak datang nafsu. Orang yang pedofilia ni dia mempunyai kadar yang lebih untuk orang yang bertangan kidal. Orang yang tangan kidal ni kecenderungan dia untuk menjadi pedofilia tu adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang lebih banyak menggunakan tangan kanan. Selain itu, kadar kegagalan grade sekolah yang tinggi ditambah dengan perbezaan IQ. Dia juga mempunyai ketinggian fizikal yang rendah. Sebenarnya orang yang pendek-pendek lah. Kebanyakan pedofilia ni. Dia juga mempunyai perbezaan dalam struktur otak yang boleh dikesan melalui MRI. Macam kita tengok video tadi. Jadi, tengok pula sikit tentang statistik kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia macam mana. Jadi anda boleh tengok betapa banyaknya kes. Ini kes yang dilaporkan. Kes yang tidak dilaporkan, ini peningkatan dan juga penurunan. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi pedofilia ni? Faktor yang pertama, penggunaan tanpa kawalan serta penyalahgunaan medium itu menjadikan bahan berunsur lucah semakin mudah diakses, terutamanya individu yang cenderung ke arah itu. Faktor yang kedua pula, peluang yang menjadikan penjenayah mudah melakukan jenayah itu. Peluang itu hadir apabila kurangnya kesedaran orang dewasa mengawasi anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa sambil lewa menyerahkan anak untuk dijaga individu yang baru dikenali di media sosial dan sebagainya. Dan sekiranya individu tersebut adalah pedofilia, maka anak mereka lah yang akan menjadi mangsa. Faktor yang ketiga tentang masalah pedofilia ni ialah kelemahan mangsa, iaitu kanak-kanak itu sendiri. Penjenayah selalunya akan mengambil kesempatan ke atas golongan yang fitrahnya masih belum mampu berdikari. Apabila berlaku tiga faktor ini, jenayah seksual ke atas kanak-kanak akanlah berlaku. Seterusnya, kita tengok pula pada faktor mangsa tadi. Seseorang yang mempunyai sejarah dicabul atau penjeraan seksual juga boleh menjadi pedofilia. Secara khususnya, berdasarkan model pembelajaran tingkah laku, seorang kanak-kanak yang menjadi mangsa atau menyaksikan tingkah laku seksual yang tidak sesuai boleh meniru tindakan tersebut dan kemudiannya diperkukuhkan untuk melakukan tindakan yang sama. Jadi kalau budak kecil tu kena, maka dia juga akan buat balik menjadi dia dewasa. Last kali sebelum kita habis episod kita ini, akta yang telah ditubuhkan pada tahun 2017, iaitu Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak, di mana penubuhan Mahkamah Khas Jenayah Seksual Kanak-kanak telah ditubuhkan pada 20 Jun 2017. Dalam Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017 ini, iaitu Seksyen 14 Amal Seksual Fizikal, di mana sekiranya menyentuh mana-mana bahagian badan kanak-kanak membuatkan kanak-kanak menyentuh mana-mana bahagian badan yang tersebut, atau orang lain membuatkan kanak-kanak menyentuh mana-mana. Anda bacalah sendiri. Jadi itu sahaja daripada kami. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.